dekat tu lagi je Ya, situ lagi je depan tu lagi. dekat tu lagi awak si jom gila soal dia datang dia nanti sila aja Nolia datang tak aja terima 12. kalau 18 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sambung semula ya. Sudah ini tauhid kita dalam kitab Faridatul Faraid fi Ilmi Aqaid. Sifat wajib bagi Allah yang kedelapan iradah ataupun iradat boleh dibaca dengan saya iradah artinya kehendak. Makna kehendak di sini bahawa setiap yang berlaku itu adalah disengaja oleh Allah Ta'ala. Ya, kehendak. Bukan secara kebetulan. Allah Ta'ala untuk berkehendak untuk mencipta kita jadi manusia. Yang sengaja dicipta Tuhan jadi manusia. Ada orang dicipta Tuhan jadi makhluk jin. Ada jadi makhluk malaikat. Ada yang menjadi makhluk haiwan yang ikut kehendak Allah, bukan dipinta. Ya arti kehendak, bukan perkara yang terjadi dengan sendirinya, tidak. Itu adalah karena Allah SWT. Maka kita sebagai manusia itu di kehendak Tuhan menjadi manusia, ya suatu rahmat yang Tuhan beri dengan kita, kepada kita dapat rahmat. Apalagi kita ditambah lagi menjadi manusia yang beriman, dijadikan manusia yang menganut agama Islam, dijadikan manusia yang bersifat ihsan, dijadikan manusia yang bertakwa. Banyak sekali deretan daripada kita jadi manusia. Ada orang jadi manusia yang dicipta Tuhan jadi makhluk yang derhaka, macam orang Yahudi, macam Nasrani, macam Majusi. Manusia juga tapi rugi kerana jadi cipta Tuhan jadi orang nyembah berhala. Maka kita maintainkan, jaga kehendak, ya jaga. Jadi makna kehendak di sini bahawa setiap yang berlaku itu adalah disengaja oleh Allah Ta'ala, bukan kebetulan, bukan kena doa. Siapa mak bapak kita berdoa untuk kita, mesti tahu. Waktu mak bapak kita memula bersama isteri dan bila dapat rezeki anak, seadanya berdoa minta apa-apa dengan Tuhan saja, hanya minta rezeki anak saja. Dan di bawah pemerintahannya sudah jadi manusia, kemudian
Diperintah oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjaga kita. Kehendak di sini bukanlah bermaksud berhajat. Ini nama rahsia. Seperti apa yang terkadang-kadang disangkakan, karena berhajat seumpama itu mustahil bagi Allah. Tiada orang berhajat. Tiada apa namanya bapak-bapak kita punya badan berhajat supaya diberi rezeki anak, tiada. Hanya Allah Ta'ala ya udah jadi tabi'i. Apa itu tabi'i? Kalau orang lelaki bini itu memanglah tabi'inya akan diberi Tuhan anak. Ya tabi'i. Si diminta pun diberi. Apalagi diminta. Ada aja diminta tapi si diberi. Mungkin ada hikmahnya. Ada hikmah. Dan ada aja diberi. Tapi oleh kerana keadaannya kesudahan akan datang kalau tidak bagus, maka di tengah perjalanan ditarik balik oleh Allah Ta'ala. Seperti seorang pemuda yang yang tampan, yang cantik. Di masa Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir, pertama kalinya dia dalam perjalanan menuntut ilmu ya, Nabi Khidir mengambil senjatanya lalu membunuh pemuda yang cantik ya. Padahal yang dia asyik kenal, tapi Nabi Khidir kenal. Kerana ada apa namanya pertunjuk dari Allah. Lalu Nabi Musa terkejut, yang tak pernah dilakukan orang, apalagi Nabi bunuh orang tanpa usul periksa pada lahirnya. Padahal bukan Nabi Khidir bunuh ada usul periksa, memang ada arahan dari Allah, sudah ada tanda-tandanya. Lalu nya negor, pakai nama masih ada dosa. Ialah komandan yang tahu, kata Nabi Khidir, kau sih sanggup sabar, kau jangan belajar dengan aku. Tidak, aku sabar. Nabi Khidir, Nabi besar tu. Kena Nabi Musa apa kena Nabi Musa disuruh belajar? Kena tutornya tinggi. Itu ya. Waktu ya kan, dan Nabi-Nabi lain ada yang tinggi. Selalunya didamping oleh Allah, selalu wahyu dekat dengan Allah, selalu seolah-olah bercakap dengan Allah. Jadinya maka tiada makhluk lain yang dicipta Tuhan macam Tuhan cintakan aku. Siapa lagi yang lebih tinggi dari aku? Ianya disuruh contohnya. Ada lagi yang lebih tinggi. Iyalah, lalu yang ngambak sahabatnya nama Yusa ya, belajar berjalan cari. Iyalah, pertama berjumpa dengan belia itu bunuh. Lalunya go, kenanya si pernah melakukan macam dia. Belanya kena go, Nabi Khidir tahu, mau percaya kau sanggup belajar dengan aku. Sudah, si baca belajar. Oh ingat, rugilah kalau si nyambung. Katanya, aku sabar. Aku si nanya. Akhir sekali habis semua ujian kelak, baru Nabi Khidir menerangkan satu. Pokoknya tahu. Ialah cerita tadi. Nimiak ya apa kenaannya dibunuh. Karena kata Nabi Khidir, nimiak tu arahan dari Allah. Kalau si dibunuh, nimiak tu kelak akan jadi orang besar, dia besar, dan yang akan menjadi anak yang derhaka dengan Allah, derhaka dengan bapak-bapak. Perlu jadi musnah awal. Kalau nak rusak dunia kerja. Awak Nabi bisa tahu. Oh ya, lupa kasih. Ya, arti apa dia? Ada je orang dijadi Tuhan, dijadi juga. Tapi orang ya dalam kejadiannya juga jadi hamba yang terhaka. Orang kedaya lalu dimusnahkan. Karena Nabi Khidir kan orang yang diberi Allah Ta'ala belajar kepada hakikat. Kehendak di sini bukanlah bermaksud berhajat. Tuhan siap berhajat untuk kita ada. Seperti apa ini? Seperti yang telah kadang-kadang disangkakan kena berhajat semua itu
Tuhan berhajat macam yang digelakkan mustahil. Apa guna Tuhan berhajat? Dia hanya Maha berkuasa. Dia takwil di sialah. Ia kembali kepada iradat. Ia iradat adalah sifat yang sedia yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang menentukan. Ingat ya, bisa kita damir ya. Ia apa? Ia kembali sini kembali ya. Ia sifat iradat. Kalau nanya sini ya, siapa ya? Ya Allah, bukan. Itu ia sifat iradat. Nah, ini dengar saya. Ngaco je orang kata ya. Ia je ganti sifat iradat adalah sifat yang ada sejak sedia yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang menentukan. Jadi sifat iradat Tuhan tu bukan datang baru. Bukan datang baru. Sama serta dengan zat Tuhan pun. Jadi katakan zat yang tidak ada permulaan dan tidak ada akhiran. Dia digalakkan sedia ada. Ia adalah sifat yang ada sejak sedia yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang menentukan. Allah Ta'ala yang menentukan. Setengah perkara yang harus ke atasnya pada perkara mungkin, seperti ditentukan sesuatu itu dengan wujud, dengan ada, dengan warna putih, dengan warna hitam, dengan keadaan panjang atau keadaan pendek dan seumpamanya, yang sudah ditentu awal-awal lagi oleh Allah Ta'ala. Bukan kena ngirin. Pasal kita akan ngirin katanya. Apa pasal yang paling ngirin apa? Ngirin. Waktu maknya ngandung balik, ada bapaknya melahirang. Jadi anak jadi bisang. Ya, seolah-olah kita menapi kehendak Allah. Si Malaya pun memang halan anaknya bisa, bukan kena apa-apa, bukan kena gini. Jadi ada petuah kita ya lah mari katanya bapaknya waktu maknya bentin mari yang melahirang entah anak ya lah anaknya dibisang Tuhan. Nah, ia suatu akidah yang salah, tak boleh nuduh Tuhan macam ya. Atau penyewadah, pakai anak tu mak bapaknya putih anaknya hitam. Tak boleh. Pakai nama apa hitam anaknya putih. Tak boleh. Ya Allah Ta'ala yang menentukan. Yang menentukan Allah Ta'ala. Ada mak bapak tinggi anak pendek. Mak bapak pendek anak tinggi. Ya Allah Ta'ala yang menentukan. Bukan kerana apa-apa. Kadang-kadang orang ada, oh kenapa katanya? Kerana genetiknya. Ada sepupu kami di Sekej, anak Cik Abdul Ghani ya, 4 sekali anaknya bisang, beranak bisang. Tapi mukanya cantik, so mukanya. Malah anak dia jahit lah. Bila cukup besar dia jahit, suruh jahit, semua berjahit itunya. Apa kena ya? Ya, Allah Ta'ala dah mentakdirnya macam ni lupa. Tapi anak pandai sekolah pandai, akhlak bagus, kehidupan bagus, tapi bisa. Bukan kerana apa-apa. Jadi jangan disandar dengan Allah. Bila berlaku apa-apa dia salah di segi akidah. Allah yang menentukan. Segala perkara yang harus kata harus, bukan wajib Tuhan walau macam ni harus. Pada perkara mungkin. Mungkin tu artinya perkara boleh jadi, boleh tidak dijadikan. Jadi mungkin seperti ditentukan sesuatu dengan adanya, dengan warna putihnya, dengan warna hitamnya, dengan panjang lampirnya atau dengan pendeknya, dan seumpamanya. Ia adalah ditentu oleh iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan apa-apa. Macam ada orang-orang kita kan, kalau kena gerhana, gerhana tu kena sultan mati, gerhana tu kena raja mati. Ya, pernah berlaku waktu Nabi, waktu anaknya nama Ibrahim mati pada hari
kebetulan gerhana, ada orang-orang Quraisy muka, oh iya, tanda anak Nabi Muhammad, anak Muhammad mati, iyalah gerhana ya. Nabi beritahu, bukan kena mati anak aku, ya kerana Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Ya, karena perjalanan matahari dan bulan dan bumi itu yang pandai berselisih, ialah linung selindung, maka terjadilah dinamakan gerhana, bukan karena apa-apa. Sedangkan kita yang dijadi Tuhan di dunia itu bebas berjalan, tiada kita masa apa-apa. Sedangkan matahari kan ada orbit, ada bingkainya pun desanya berjalan, pun pandai juga selisih. Kenapa? Kata Tuhan berkehendak macam ya keadaannya. Ta'alluq iradat, tugas. Seperti ta'alluq tu tugas, kerja. Apa kerja? Apa tugas? Apa fungsi? Ya, ini kata. Kalau apa arti ta'alluq tu tugas, kerja, fungsinya. Kita mau tengah lagi, tak ada saya. Ada saya beli lampu pakai warna merantau ni kita. Lebih lit. Walaupun terang, saya pakai yang tengah lagi. Kenapa? Tugas iradat, fungsi iradat, kerja iradat, urusan iradat sama. Kerja iradat itu dengan setiap perkara mungkin. Apa arti mungkin? Perkara yang boleh terjadi dan boleh tidak terjadi, ia kerja iradat. Yang mematikan, yang menghidupkan, yang memandikan, yang membodohkan, yang menyihatkan, yang menyakitkan, ia kerjanya. Yang menumbuhkan, yang menuakan, yang menyihatkan, ia kerja. Ialah kerja ta'alluq iradat. Seperti kudrat, macam kudrat juga. Tetapi ta'alluq kudrat itu ta'alluq mengadakan, malah. Dan ta'alluq iradat ini ta'alluq menentukan, yang menentu berapa panjang umur kita, panjang pendek, sihat atau sakit, kaya atau miskin, bodoh atau pintar, ia yang dikerja oleh iradat. Dia kerja kudrat tu nyaya tadi memberi kuasa. Ta'alluq iradat itu dengan setiap perkara mungkin tu benda yang boleh, makhluk yang boleh diadakan, boleh ditiadakan di setiap tempat. Tugas iradat adalah seperti kudrat, tetapi ta'alluq kudrat, ta'alluq mengadakan, yang boleh mengadakan. Jom kita lihatkan, ada saya pernah dengar ditunjuk dalam TV, ngikut scan doktor anak ya cacat, dalam scan doktor, sedangkan belum ditiup roh. Kata para ulama, belum ditiup roh ya, si salahnya dimusnahkan. Kata para ulama. Tapi ulama yang lebih halus kata jangan dibunuh lah. Ya udah ada alam rahim, minatnya belum ditiup roh ya. Tapi bila ditiup roh, nak boleh dibunuh, cacat keluarlah, pelihara aja. Tapi Nabi Yaakob cacat, kata doktor. Lalu mak bapaknya mengatakan doktor, tolong musnah je anak tu. Kerana kita dah tahu awal-awalnya tu cacat, berapa nak membiarkannya hidup. Diberilah ubat untuk mematikan Nabi Yaakob. Makin berbuat makin subuh. Tapi cacatnya silang, kakinya cacat, kecil sebelah kakinya. Zahir, wajah cantik, badan bagus, kaki cacat. Dia sekolah,
Jadi sekarang tapi oh universitinya nomor satu belajar tadika, belajar sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti. Jadi kalau dia duduk dan failnya dah besar, dia beri peluang kerja. Minat kakinya dia falah kaki palsu. Kalau dia duduk, si kita tahu muka cacat, semua orang anggar apa namanya cantik. Ini yang puan. Pandai bercakap. Ya, apa sah? Kan Tuhan menentu. Maka ya kita tak boleh monoh nak kedaya. Manusia tu tadi mikir dah ada kena kemajuan saintis kata, bunuhnya kena cacat susah nak melarannya kalau. Kena tak tahu minat cacat dia lihat tahir kakinya ya yang pelok nantung dengan dia. Tapi kaki ya tidak macam cacat akal, tidak macam tak otak, macam yang OKU apa namanya sindrom apa nama kata Sindrom Down. sindrom kedaya. Mungkin ya saya rasa elok juga hanya dimusnahkan tu otak bagus. Malah mak bapaknya merasa bangga ya lah tu makin dibodoh makin semua benar ya. Diubah. Kenapa? Kerana di bawah takluk iradah. Iradah Tuhan kata. Maka ia tidak takluk dengan yang wajib dan yang mustahil. Takluk ke iradah tu ia si takluk dengan yang wajib dan yang mustahil. Dan perkara mungkin itu barangkumi yang baik dan yang jahat. Ya kerjanya. Nak bagus, nasi bagus. Ya di bawah takluk apa? Takluk kudrat dan iradat. Maka ia tidak takluk dengan yang wajib dan yang mustahil. Dan perkara mungkin itu merangkumi yang baik dan yang jahat. Berselahan bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah tu orang yang tergelincir pegangan etikatnya yang mengatakan bahawa iradat Allah Ta'ala itu tidak takluk dengan segala yang jahat dan yang keji. Jadi kita dapat menentu Tuhan kedaya. Artinya orang Mu'tazilah tu sinya suka nanggal yang jahat. Dia suka dengan yang baik aja. Mu'tazilah tu orang yang memikir Tuhan yang dapat dipikir dengan akal manusia. Tuhan siapa dia fikir? Yang Mu'tazilah orang yang tergelincir pegangan keimanannya. Apa katanya? Bahawa iradat Allah Ta'ala itu tidak ada fungsinya dengan yang jahat. Tiada urusan dengan yang jahat dan yang keji. Ini dapat. Tetapi wajib bagi kita, kita tu, siapa kita ya? Kita orang Ahlussunnah wal Jamaah tu, wajib bagi kita beradab kepada Allah. Mesti kita beradab dengan Tuhan. Dengan tidak menyandarkan kejahatan dan kekejian itu kepadanya. Jangan disandar. Jangan disandar dengan Tuhan. Jangan. Tak boleh kita duduk tak yang disandar. Tetapi wajib bagi kita beradab terhadap Allah Ta'ala dengan tidak menyandarkan kejahatan dan kekejian itu kepadanya Ta'ala. Melainkan pada peringkat mengajar. Kalau peringkat mengajar, tutur dalam kita mengajar, ya boleh kita duduk tutur kedaya Allah Ta'ala tu yang walau orang tu jadi jahat, jadi pompak, jadi penyambung yang ngajar. Tapi tidak boleh kita kalau kita si ngajar dalam bercakap biasa aja, tidak boleh mana, tidak boleh kan tuan kedaya kan kita si ngajar. Tu waktu kita ngajar tu tak apa-apa. Ya, misalkan kita pada apa nama waktu kita ngajar tu Allah Ta'ala yang menciptakan. Kadang-kadang ada orang disuruh Tuhan menjadi ahli pengisap dada, menjadi pencandu ganja, menjadi perompak, menjadi pencuri, menjadi penyamun. Ya untuk kita bercakap pada dia boleh. Tapi waktu kita bercakap benar, apa namanya, patut kaya jadi penyamun, jadi perompak pada dia, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kita menuduh mematut kalau kita tak boleh. Ya salah. Ia digalakkan ta'alluq apa nama? Ta'alluq suluhi qadim atau ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq kita tak boleh. Itu yang kata kita. Tidak boleh disandar kepada Tuhan.
melainkan ketika peringkat kita ngajar, ya boleh. Dan tidak harus bagi seseorang berhujah, itu bukan wajah tu, berhujah, berdalil, tak boleh. Dan tidak harus bagi seseorang itu berdalil bahawa setiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala dan kadarnya sebelum terjadinya maksiat, seperti punca untuk mengajarkan maksiat itu. Tak boleh. Tak boleh kita betul-betul macam ya. Cuba kita ulang lagi ya. Dan tidak harus bagi seseorang berdalil, berhujah, mengatakan bahawa setiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala dan kadarnya yang menentukan sebelum terjadinya maksiat, supaya menjadi punca untuk mengajarkan maksiat. Jadi tak boleh kita madah waktu bagi langnya dicipta Tuhan jadi maksiat. Kalau kita madah macam yang awal-awal, jadi orang yang filanya lahir kelak, lalulah digunanya perkataan dia untuk melakukan maksiat supaya si berdosa. Ya tak? Kerana dia mudah tahu, dia tahu awal-awal. Dia dipelah Tuhan menjadi pencandu atau menjadi perompak atau menjadi pencuri atau menjadi penjahat. Makanya sudah tahu kenapa ya. Makanya pakai lesennya untuk mengerja maksiat. Padahal tak boleh. Tak boleh. Padahal syarat melarang, tak boleh kita jual kedai. Kerana sesuatu yang berlaku akan di dalam ilmu Allah. Maka kita tak boleh berfikir macam ni. Kenapa, Abah? Kerana Allah Ta'ala itu mencipta kita tu makhluk yang dicipta. Mana suka hati Tuhan mencipta. Apa nak dijadikan kita? Kita nak jadi tumbuh-tumbuhan, jadi rumput, jadi batu, jadi kayu, jadi hewan, jadi ikan, jadi apa? Yang mudah saja Tuhan menciptakan. Namun kerana kita tu dah sempat lahir boleh jadi manusia tu, maka kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala kerana mencipta kita menjadi manusia. Kemudian diberi lagi satu rahmat besar, kita ya diutus Rasul yang terakhir namanya Muhammad SAW ya, jadi Nabi kita di setiap tempat kita yang tidak terhingga nilainya yang duit Tuhan kita ya, dapat diberi. Hanya kita bersyukur kerana kita diberi Tuhan iman. Berpegang dengan hujah, dengan dalil, hujah hanya dalil lah. Berpegang dengan hujah dengan dalil yang keji ini, ramai orang yang jatuh. Jatuh apa? Jatuh rusak akidahnya. Berpegang dengan dalil, dengan hujah yang keji ini, ramai orang yang jatuh. Terutama seperti raja. Lalu digunanya untuk menzalim orang. Dan orang-orang besar, mereka menyangka akan terlepas daripada tindakan Allah Ta'ala. Tuhan dah lah kita kena ya, bagaimana kita udah diizin, dia rela Tuhan, kita malah jadi malah aja. Nak boleh. Nak boleh kita betul-betul kena ya. Apa tu hujah tu? Dalil. Berpegang dengan dalil, dengan hujah. Yang kerja ini ramai orang jatuh. Jatuh apa? Jatuh dalam kejahatan. Dan terutamanya seperti raja. Macam Firaun, macam Namrud, dan orang-orang besar. Mereka menyangka akan terlepas daripada tindakan Allah Ta'ala. Dan kufur, dan kemurkaan, yang makanya terlepas daripada tindakan Allah Ta'ala dan daripada kemurkaan Allah Ta'ala tatkala mereka hendak menzalimi orang yang hendak berzina. Jangan katanya, kerana kita anak mudah tu dicipta Tuhan jahit macam ya. Jika mereka
menyertakan yang demikian itu sebagai cara untuk menghalalkan kezaliman dan perzinaan, nescaya kufurlah mereka. Lalu jadi kafir. Di dunia orang jadi kafir. Pada jadi kafir, waya si berhak lagi untuk dikebumi, dikubur secara Islam. Hantarlah. Sini ada kubur Kristian, sini ada kubur Buddha, sini ada kubur Yahudi, dan seterusnya kuburnya. Yang si berhak lagi dikubur atas bawah Islam. Jadi kufur ia jamak daripada kafir. Kafir ia satu kekafiran. Kalau kufur beberapa bertindih-tindih, berlapis-lapis kekafirannya. Kenapa? Karena akidahnya sudah rusak. Untuk menghalalkan kezaliman dan perzinaan, nescaya kufurlah mereka. Moga-moga dilindungi Allah Ta'ala. Moga-moga kita sekalian dilindungi Allah Ta'ala. Artinya mudah-mudahan moga-moga itu mudah-mudahan kita dilindungi Allah Ta'ala daripada beratikat macam ya. Kemudian kita balik sebelah. Saya rasa nak buat kesulitan. Demikian lagi, tidak harus berpegang dengan hujah, dengan dalil tersebut. Si boleh. Boleh dengan hujah macam ya. Demikian lagi, tidak harus berpegang dengan hujah tersebut selepas mengerjakannya jika ia bermaksud hendak mengelakkan daripada had, daripada hukum atau denda yang berpunca daripada dosa itu. Kalau wayang yang udah jadi Tuhan jahit ya, jadi jahat, macam-macam timbul di benaknya, di otaknya untuk mengelakkan dirinya daripada kena denda, kena hukum. Iaitu had. Had itu sempadan hukum. Yang itu lagi jamaknya hudud. Denda orang lain kan ada warna-warna hudud ya, hukum hudud. Had tu nya sebagai mufradnya tunggal. Kalau hudud ya banyak. Hudud macam-macam. Ada hukum-hukum hudud tu yang Allah Ta'ala wakilkan dengan sultan, siapa menjadi khalifah megang agama, makanya diberi kuasa oleh Allah Ta'ala untuk menjatuhkan hukuman hudud. Maka macam kita di Malaysia tu belum sampai ke peringkatnya. Karena agama negeri kita tu belum dipraktis lagi. Akhir sekali kalau kerja dah bagus, iman orang Islam dah cukup pokok, dan orang kafir pun faham orang Islam tu, hukum ke Islam tu faham, walaupun si Islam, baru hudud yang boleh dilaksanakan. Kalau orang yang belum faham, apalagi orang kafir, orang Islam pun belum faham tentang hudud, lalu kita nak walah hudud. Macam ni kepala sudah Tunggul Rajadi ini dapat. Lalu malam di Kelantan pun saya ada jual berani nerima. Melainkan hudud dia orang yang dah faham. Semua umat Islam dia beri kepahaman tentang hukum-hukum Islam tu, faham, mahir. Orang kafir pun tahu. Baru hukum hudud dia boleh dilaksanakan. Hudud saya pun dia takut. Saya perlu. Bukan bermakna upaya hukum hudud dia dilulus oleh agama, oleh parlimen, oleh Dewan Undangan Negeri, lalu boleh dijalankan sewenang-wenang, tak boleh. Sebab kalau hukum hudud itu berjalan aman negeri, orang paksa berani pencuri, si berani penzina, si berani minum barang, si berani makan riba, si berani macam-macam kejahatan, semua tak berani. Nak berani kerana beriman, bukan nak berani kerana takut denda. Tak. Yang beriman yang penting. Kita baca lagi ya. Dengan demikian lagi, tidak harus berpegang dengan hujah, dengan dalil tersebut selepas mengerjakannya jika bermaksud hendak mengelakkan daripada had, hukuman atau denda yang berpunca daripada dosa itu. Jika ia bermaksud hendak mencegah cerca orang terhadapnya, maka harus baginya berdalil dengan yang demikian itu. Berhujah.
itu tentang apa namanya, orang ngejar kejahatan. Di situ banyak orang kita kena nyalah Tuhan. Tak boleh. Dan tidak harus baginya orang itu ya, baginya reda dengan maksiat dari sudut keadaannya yang tertegah itu sekalipun ia dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kalau ada orang ini dikatakan Tuhan macam ya, nya si boleh reda. Nya mesti berusaha untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan kejahatan yang telah ditentu Tuhan untuknya. Jangan. Tak boleh. Maka ya di dunia itu diadakan khalifah. Diadakan mahkamah Islam syariah tu untuk apa? Untuk mengendalikan kejahatan. Kalau ada kejahatan dinasihat. Si perlu waya terus ditangkap, dibunuh, disiksa semua. Dimotivasi dulu supaya waya diberi penerangan, diberi penjelasan. Kadang-kadang orang tu mengajar kejahatan dia kerana si pandai, kerana jahil. Coba kita baca lagi ya. Dan tidak harus baginya, bagi orang yang dikurnia kejahatan tadi reda dengan maksiat dari sudut keadaannya yang tertegah itu. Jangan kami itu udah jahat, maka ya kami si perlu ngikut kita ngajar. Tak boleh tu macam ya, tak boleh. Kerana Allah Ta'ala saya ada ibadah macam ya. Kena reda dengan maksiat, tak boleh. Kena reda dengan maksiat itu adalah maksiat. Reda. Ada orang reda dengan maksiat. Masih ada. Orang yang reda kalau supaya ceritanya normal kayak negeri China ada juga kajiannya bagus. Kalau kita dari satu sudut lah, kitanya negeri China normal ceritanya orang yang makan dadah diberi makan tapi dadah jangan makannya. Kalau penjara minum air dadah, makan dadah sehingga mati terdadah. Tapi dia makan dadah diberi makan dadah. Iyalah, kata dengan Cina. Boleh dikata, kenapa 100% Cina si ada terdadah? Ada ke dengar? Ada kita dengar anak-anak Cina terdadah? Si ada. Bukannya beriman, tidak bukannya beriman. Tapi patuh dengan peraturan. Negeri Cina, komunis lah. Tapi yang terdadah kita, anak orang kita yang bukan Cina. Banyak yang terdadah. Nah itulah. Ingat tak Ajali waktu kita pergi, tahun berapa kita pergi? 89 kah? Ada seorang general, Pak Tanjung namanya, dengan kita ya. Pernah ikut Abah Hanam ke istana. General Tanjung namanya. Yang Tanjung ya ajudan kepada General Yogo Sugomo. Ia yang berceramah. Kita berceramah di tempat pengajian tinggi Abah di sini Madah di dunia tu katanya enggak tahun sampai tahun 90 aja 80 89 90 ya enggak negeri kita aman. Bekas ya negeri saya akan aman. Dadah di siapa lah di Filipina dadah, di Indonesia dadah, di Malaysia dadah, di Singapura dadah, semua dadah semua. Semua malah rancangan dadah ya adalah kerajaan tanah besar Cina. Apa maksud negeri tanah besar Cina malah dadah ya? Karena Cina tahu orang Asia itu si mudah untuk ditakluk walaupun negeri kecil, walaupun Filipina kecil, Malaysia kecil, Singapura kecil, Brunei kecil, Indonesia kecil, lawan sidak nak waktu tu dah 1,000 juta. Kerana dia akan meneluk dunia. Jadi maksudnya sebelum kalau kita yang mau jadi komunis, sialah, ya sukanya. Sebab jadi komunis makan dadah. Jadi kita mati terdadah. Ayalah Pak Tanjung ada. Sidak ia kita dibagi 4 oleh komunis. Kita tidak tahu dibagi 4. Satu
apa namanya, anak-anak pembesar, anak sultan, anak raja, anak gubernur perlu didadahkan. Diberi dadah. Apabila sudah terdadah, nya si follow lagi, si dapat lagi mentadbir negeri dengan bagus. Ya. Kemudian bagi yang kedua ya, anak orang kaya-kaya. Orang kaya-kaya. Anak orang kaya-kaya itu perlu didadahkan supaya kekayaannya tergugat oleh anak-anaknya. Kemudian katanya anak-anak orang miskin. Anak orang miskin yang bagus sekolah bagus. Kalau nya belajar memangnya akan jadi pengajian tinggi. Perlu didadahkan supaya start si sempurna pelajarannya. Ingat. Kemudian anak-anak wakil-wakil rakyat, anak menteri besar, anak ketua menteri perlu jadi didadahkan. Supaya si dapat mentadbir negeri dengan sempurna. Kita dah bingung dengan anak-anak terdadah. Itu jatuh sembari. Ya saya ingat memang rancangan Cina itu sidaya untuk menggugatkan Asia Tenggara itu kuat. Kuat. Ya, tak masalah situ. Maka kita ingat ya, nak daya. Coba kita langgar lagi ya, katanya situ. Dan tidak harus baginya reda, bagi orang yang sakit tadi reda dengan maksiat dari sudut keadaannya yang tertegah itu. Sekalipun ia dikehendaki Allah Ta'ala, Allah Ta'ala malah kedaya tak boleh disalah dengan Tuhan, kerana reda dengan maksiat itu adalah maksiat. Dan wajib reda dengan maksiat dari sudut keadaannya dikehendaki Allah Ta'ala. Di segi waya diberi Tuhan penyakit kejahatan, ia terpaksa kita wajib terima kerana dari Tuhan. Tuhan wala. Siapa kita nak nolak? Kerana reda dengan hukum yang dipilih oleh Tuhan yang Maha Besar dan Maha Tinggi. Ini dapat. Jadi ada sesuatu. Kenapa? Kerana kita itu hamba yang diciptanya. Siapa kita nak minta bagus saja. Sedangkan kita akan berusaha ngatur anak, ngatur cucu, ngatur keluarga, ngatur menantu, ngatur isteri, ngatur suami. Tetapi ada berlaku juga tercicirnya kejahatan di dalam keluarga. Ia adalah dengan kehendak Tuhan. Tidak dapat kita nak mengatur 100%. Sedangkan Nabi bukan main. Nabi baik dengan pakciknya, Abu Talib. Memang Abu Talib ia memelihara Nabi, tapi oleh kerana Tuhan telah mentakdir Abu Talib ia mati dalam keadaan tidak beriman, Nabi buat apa? Nabi bingung. Nabi. Tapi Tuhan telah mentakdir macam dia. Maka Abu Talib terlepas daripada menjadi orang yang membantu Nabi. Sehingga Nabi menerima kenyataan dari Tuhan tu, kau hanya berhak untuk nyampai hidayah saja, tetapi kamu mesti berhak untuk memberi iman kepada orang yang kau kasih. Bahkan kita kasih dengan anak, kasih dengan isteri, kasih dengan cucu. Namun nya udah ditakdir Tuhan menjadi orang yang melakukan kejahatan, maka kita harus sabar. Sabar kejahatannya adalah berpunca dari Allah. Si boleh kita filanya nak kata bunuh aja. Bunuh aja nya. Tak boleh. Kita udah udah menyalahkan Allah. Tak boleh. Mustahil lawannya iaitu adanya sesuatu itu dengan ketiadaan kehendaknya. Sesuatu berlaku ia bukan kehendak Tuhan, tak boleh kita nuduh kehendaknya. Seperti ada sesuatu itu dengan keadaan Allah Ta'ala terpaksa atau terlalai atau terlupa, atau wujud sesuatu itu dengan sebab atau dengan tabiat. Sesuatu dengan sebab lupa, dengan sebab tabiat, tak boleh. Sesuatu yang berlaku
adalah dengan kehendak Allah, bukan kena tabiat. Apa nanti dengan sebab tu? Orang yang berlaku terjadinya hamil waktu penyakit, maka anak ya diserang penyakit, tak boleh nuduh macam ya. Atau tabiat. Tabiat tu ada sesuatu yang berlaku ya, kena tabiat waktu ya, tabiat orang waktu ya tak suka dengan sesuatu yang baik, maka terjadilah anak dia waktu tabiat yang tak bagus. Tak boleh kita nuduh Tuhan dengan macam ya. Sesuatu berlaku bukan kena tabiat, bukan kena sesuatu. Ia adalah dikehendaki Allah Ta'ala seperti ya. Kalau kita lihat dalam sejarah manusia, perbekalan yang perlu kita lihat dalam sejarah, dalam hadis, dalam riwayat hidup mereka, macam-macam keadaan. Seperti kita lihat yang berlaku dengan keluarga Nabi Adam alaihissalam. Kerana di masa Nabi Adam alaihissalam ya, ada hukum yang Tuhan berikan kerana manusia si banyak. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan isteri Siti Hawa ya, tiap-tiap tahun beranak dua orang, gemar, seorang lelaki, seorang perempuan. Kemudian diwahyukan kepada Nabi Adam, anak yang tahun pertama dua orang, ya seorang lelaki, kahwin dengan perempuan di tahun yang kedua. Ya perempuan dia juga bertukar. Ialah maka timbullah berlaku maksiatnya Kabil. Kerana adik Kabil, kerana Kabil ya anak sulung ni dua beradik ya. Cantik. Jadinya minta ke bapaknya supaya siapa nikah dengan adik hamil. Adik hamil si cantik. Nya nak nikah dengan adiknya pun nak sama keluar pada tahun pertama ya. Sedangkan perintah dari Tuhan nya wajib nikah dengan dengan adik yang bersimpang ke bawah ya. Tapi hukum keadaan hukum tak boleh, tak membolehkan. Waktu bapaknya pergi mengurus untuk tapak Baitullah di Mekah, nya mencari jalan bagaimana untuk membunuh adiknya, untuk merebut isterinya, nak adiknya pun ya. Padahal nak adik si Habil ya, adiknya juga, tapi adik tahun yang kedua. Tapi si cantik. Yang cantik adiknya pun nak satu tu ni ya. Ialah sejarah ialah kita kaji untuk menjadi dalil kepada kita. Maka kita lihat di dalam Islam tu kunci ialah mula-mula sekali terbunuhnya manusia dengan secara dibunuh dengan sengaja, yang bunuh Habil, dibunuhnya, dihempapnya batu di atas kepala adiknya, maka adiknya meninggal. Kemudian satu hal lagi, macam ni nak ngubur. Isi dalam Quran ya. Macam ni belum pernah yang melihat orang kena kubur. Maka Allah Ta'ala tu menurunkan dua ekor burung gagak bergaduh di depannya. Si ekor yang mati kena patok. Lalu diseretnya bangkai temannya tadi di tempat tanah pasir, ianya mengalir pasir. Bila dia dah cukup dalam, ditarik je bangkai temannya, dia masuk dalam lubang dia, kemudian dia timbus. Barunya ingat, macam tu macam ngobok. Dia ialah. Lalu ia mengikut cara tertib burung ya, mengalir pasir untuk menimbus adiknya dalam tanah ya. Ya cerita yang kita lihatkan. Jadi bermakna si Kabil ya si ngikut peraturan Allah. Kerana si sabar. Buya pun si jual dapatnya. Si dapat jualnya berbini dengan adiknya pun si dapat. Kerana Tuhan tidak menghendaki, tidak membenarkan. Beza antara kedua ini ialah yang wujud dengan bersebab itu hanya bergantung kepada sebabnya. Bila didapati sebabnya, maka didapati musabbabnya tanpa kaitan dengan yang lain, seperti gerak anak jari. Seperti gerak anak jari itu sebab bagi gerak cincin. Macam kita angkat cincin.
cincin dia nya si bergerak, nya bergantung dengan dengan jari. Kalau jari bergerak, buat cincin bergerak. Macam ya, maksud di kalangan bersebab ya. Kalau cincin letak kita atas meja, si letak di jari, ni ada nyawa bergerak. Bandingkan dia rasuk di tangan kita, kalau bergerak jari kita baru cincin bergerak, ia dinamakan bersebab namanya. Jadi sesuatu berlaku di atas muka bumi itu mesti ada sebab. Sebab ia diguna kita sebagai alasan. Yang sesuatu berlaku ia adalah dengan kehendak Allah SWT. Maka kita tidak boleh lari daripada sebabnya. Sebagai contoh yang lain kan sebabkan. Macam kita, untuk mudah kita ingat. Macam kita menjadi anak kepada ibu ayah kita. Sebab ibu ayah kita tadi bersama isteri, lalu mereka mengadakan hubungan yang halal, sehingga terjadilah kita menjadi anak keduanya. Ia adalah sebab. Namun ada juga Tuhan menjadikan tidak bersebab untuk menunjukkan kekayaan Tuhan dan apa namanya dan kuasa Tuhan. Seperti apa? Seperti Allah Ta'ala ya menjadikan Nabi Isa ditiupkan rahim Siti Maryam lalu hamil tanpa melalui suami. Ia apa namanya? Ia menandakan Tuhan ia maha berkuasa dengan mengikut kudrat dan iradatnya. Ada berlaku. Seperti apa namanya Siti Hawa ya diciptakan Allah Ta'ala sebagai wanita, diambil daripada orang rusuk ke Nabi Adam, itu sudah lagi tulang aja diambil, kemudian dijadikan apa namanya wanita sebagai isteri. Kenapa Allah Ta'ala melihat tabiat waktu Nabi Adam berkeseorangan di surga, jadi termenung ada pasangan. Allah Ta'ala tahu, Nabi Adam tu memerlukan pasangan. Lalu Allah Ta'ala menciptakan diambilnya tulang rusuk Nabi Adam ya diciptakan untuk menjadi seorang wanita. Wanita ialah yang jadi isterinya. Dahsyat lagi daripada Nabi Isa keadaan Siti Hawa. Daripada tulang diciptakan. Dia menandakan kuasa Tuhan. Jadi suatu berlaku ya, kalau Allah Ta'ala yang menciptakan hambanya, tidak dapat kita untuk memikir macam mana kejadian yang luar biasa seperti itu. Jadi bagi kita yang diberi Allah Ta'ala kekuatan keimanan, maka kita tidak mengatakan mustahil. Dia boleh berlaku. Tidak ada mustahil bagi Allah Ta'ala. Bagi kita mustahil, bagi Allah tidak ada mustahil. Beza antara kedua ini ialah yang wujud dengan bersebab. Itu hanya bergantung kepada sebabnya. Apa sebabnya? Sebab mak bapak kita semua isteri. Dengan mereka mengadakan hubungan yang halal, makin terjadilah kita. Sebablah ya. Tapi ada juga yang berlaku tidak bersebab, untuk Tuhan menunjukkan kepada hambanya. Ada. Didapati sebabnya, maka didapati musababnya tanpa kaitan dengan yang lain, seperti gerak anak jari. Ia sebab bagi gerak cincin. Bila didapati pertama, didapati pula yang kedua. Sedangkan yang wujud yang ada dengan tabiat itu bergantung kepada ada syaratnya. Ketiadaan penghalangan, contohnya api, tidak mengangus, melainkan jika tersentuh dan tidak basah. Api kalau disentuh, yang menyentuh si basah, maka api ya akan membuat rasa panas kepada orang yang menyentuhnya. Ia sebagai contoh. Sedangkan yang wujud dengan tabiat, apa wujud dengan tabiat? Api, apa tabiat api ya? Panas. Kalau pisau, apa tabiatnya? Tajam.
wujud dengan tabiat namanya. Itu bergantung kepada ada syaratnya dan ketiadaan penghalangnya. Mesti ada penghalang. Contohnya, api tidak mengangus melainkan jika bersentuh dan tidak basah. Kalau kita lihat dalam tafsir, ada tafsir Abrul Asir namanya. Rupanya api ya ada 3-4 tabiat api dalam Islam yang madahkan. Biasanya biasa api yang ada kita tu biasanya mengangus. Ada api yang mengangus. Walaupun menyala di pokok, di kayu si angus. Ada. Ya, api waktu malam Nabi Musa minta izin dengan bapa mertuanya Nabi Syuaib untuk keluar daripada negeri ya, kerana sudah cukup tempoh masanya nikah. Kena beriannya mesti tinggal berapa tahun katanya? 8 tahun kah? Tinggal sebagai beriannya, nak boleh keluar daripada Madian, daripada negeri Madian. Kerana mesti diam tempat bapa mertuanya menjaga isterinya. Setelah ya boleh. Ialah malamnya keluar ya. Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Api ya dinyala Tuhan di pokok yang hidup. Ya Nabi Musa tahu, oh itu adalah perintah dari Allah. Datang kayu ya dinyala oleh api, tapi kayu si besar si angus. Biasa api kan kalau makan kayu tu angus, ya si ada api yang si basah kena air. Ada diceritakan. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Infitar kan dalam Quran, api ya dapat nyala dalam air. Ia pernah berlaku. Pernah tentera British dikirim oleh kerajaannya kapal perang pergi ke Aceh, nanggal bentuk gunung berapi dalam air. Gunung berapi nyala. Dijadikan Tuhan. Disiap menalakan kanak Tuhan yang berlaku. Maka kita tidak dapat kita anda memikirkan hukum Tuhan dia adalah sesuatu yang telah ditetapkan Tuhan melalui kudrat dan iradatnya. Coba kita lihat lagi lebah. Hukum mengikatkan sesuatu itu memberi bekas. Apa hukumnya? Apa memberi bekas, Pak? Memberi bekas tu kalau kita makan nasi sepinggan, kita kenyang. Lalu kita mengatakan nasi ialah yang mengenyangkan kita. Kalau kita minum air segelas air susu, maka susu ialah memuaskan kita. Mengatakan macam ya salah. Susu ya si memberi bekas. Nasi ya si memberi bekas. Lihat satu. Sesiapa yang mengikatkan bahawa sesuatu itu memberi bekas dengan sebab atau dengan tabiatnya, yakni dengan zatnya, maka tidak khilaf pada kufurnya. Kafir ya. Tak boleh. Tidak khilaf. Semua ahli ulama tauhid mengatakan orang yang bertutur ke daya nya kafir. Arti kafir itu imannya tergugat. Hancur imannya, hancur Islamnya. Hukum hakikat tak mati. Sesuatu itu memberi bekas. Yang sebenarnya tidak memberi bekas. Nasi isi memberi bekas. Air isi memberi bekas. Sebagai contoh, ada Nok, nama orang yang gagah. Disuruh Nabi Nuh mencari kayu yang besar, pakai malah perkakas kapal bahtera Nabi Nuh. Waktunya ditawar, pada mungkin Nabi Nuh katanya si terkabil meri makannya. Kenanya makan dia sekamut gendom, cap kunci tak meri yang dimakan kurang berpuluh orang, pakai makannya seorang.
pakai malah putih ke makannya seorang lagi besar kuat. Padahal dia benar. Jibril datang. Kata Jibril, falah hutiyah. Daripada sekambut tu, rambutnya tulis bismillah sia. Beri dengannya. Dia falah hutiyah beri. Tu dia makan sekali nganggus saja nak dalam mulutnya. Lalu rasa orang makan 2-3 kambut. Kenyangnya. Si habis apa namanya sebetul roti. Ia menandakan apa? Kalau Allah Ta'ala ia memberi keberkatannya seseorang yang tak dapat berfikir. Lalu ia dapat mencari kayu apa untuk Nabi Nuh kita membuat yang disebut orang kena kayu apa nama tu? Kayu wala apa? Kayu koka. Ya sebenarnya kayu koka ni tak ada apa-apa sih mesti koka. Ia pakai orang wala apa namanya? Wala tasbih. Apa aja kayu pun boleh. Tapi oleh kerana dikempen orang tu untuk meninggikan harga bahawa tu kayu jenis kayu koka yang jenis pakai malah bahataran bendo bukannya kata ya. Nah, saya dah juga dalam hadis apa madah macam ya. Sesuatu yang tidak memberi bekas. Biar air. Macam api. Ditunjuk Tuhan juga. Nabi Ibrahim dia bukan lagi tangannya, tubuhnya bersama dengan baju sekali dia serban, dia kasut apa indahnya dilontar ke dalam api. Dia merasa sejuk luar biasa. Sejuk dalam kumpulan api yang besar. Kena Namrud ya malu karena ditanya Nabi Ibrahim siapa yang meroboh berhala tu. Kata dia tanya dengan berhala yang ada kapak di tangannya. Mak takkan malu. Bila malu saya lain caranya bunuh je orang malah tu. Lepas tu sih boleh kata ya. Diperintahnya hamba rakyatnya tadi hantar kayu sebekas seorang tinggi semacam gunung dites pakai majnik. Majnik ia suatu panah pakai nikam orang. Disukat tubuh Nabi Musa tu dengan suatu kayu, kemudian dipanah. Betul kayu ayah gugur dalam tempat api. Dinyala api. Kemudian Nabi Ibrahim tu dengan baju dan pakaian jadi ikat tangannya, dibekas dalam majnik ya, dipanah. Betul gugur dalam api. Berapa hari? Berhari-hari nyalam ya. Sejuk. Baju siang semua dalam ya. Yang menandakan apa? Tidak memberi bekas tanpa dikandalkan Allah Ta'ala. Api semua bekas. Nabi Ismail dikerat lehernya dengan pisau oleh bapaknya. Pun pisau ya si melukai. Malah ditukar Allah Ta'ala disuruhnya Jibril untuk mengambil kibas yang diguna oleh Habil waktu nyendua yang mari mengadakan hadiah kepada Allah Ta'ala. Diadakan hadiah ya. Maka kibas Habil ya diambil. Kibas ialah yang dihantar dari surga untuk apa? Untuk menjadi ganti korbannya Nabi Ismail waktu peristiwa Ismail. Kita cerita yang berlaku macam yang semua ada cerita-ceritanya yang tercatat dalam sejarah Rasul dan Nabi. Kita lihat lagi ya. Sesiapa yang mengiktikadkan bahawa sesuatu itu memberi bekas dengan sebab atau dengan tabiatnya, yakni dengan zatnya, maka tiada khilaf pada kufurnya, pada kafirnya. Itu satu. Batu sesiapa yang mengiktikadkan bahawa kekuatan yang menjadikannya padanya oleh Allah Ta'ala itu memberi bekas, maka ia adalah orang yang fasik. Itu fasik. Sesiapa yang mengiktikadkan bahawa kekuatan yang dijadikan padanya oleh Allah Ta'ala itu memberi bekas, maka ia adalah menjadi orang yang fasik. Dan juga bid'ah. Ulama bercanggah pendapat tentang kufurnya.
ulama tauhid. Tetapi pendapat yang rajih, yang kuat mengatakan tidak kufur. Dan termasuk dalam golongan tersebut ialah orang yang mengiktikadkan bahawa hamba ini memberi bekas pada perbuatannya dengan kudrat yang dijadikan padanya oleh Allah Ta'ala. Tak boleh. Kekuatan kita tanpa disertai Allah, tanpa diizin Allah Ta'ala, saya akan memberi bekas. Tak boleh. Tak boleh kita pada aku malah ya. Tak boleh. Ya B. Tak tu, sesiapa mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala juga yang memberi bekas. Tetapi menurut pandangan akalnya mesti bersama. Tidak mungkin berselahan dengan segala sebab yang biasa itu pada apa yang disertainya. Maka orang itu jahil dengan hakikat hukum adat dan terkadang boleh membawa kepada kekufuran. Orang tu lain. Artinya dengan besertanya juga nolong. Sesiapa yang mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala juga yang memberi bekas, tetapi menurut pandangannya, akalnya mesti bersama. Kata tanpa tolongnya Allah Ta'ala si jadi ke tempat ditolongnya, tak boleh kita tekan kata. Misalkan sebagai contoh, orang yang sakit memerlukan sakit jantung. Kata doktor, orang yang perlu perlu dibedah. Doktor pakarlah bedah. Lalu orang yang sakit ya atau keluarganya pada dengan pertolongan Tuhan bersama dengan doktor nya baik. Tak boleh. Mesti 100% Allah Ta'ala yang menyembuh yang membaik ya, bukan doktor. Doktornya sebagai sebab aja. Tak boleh madah bersama dengan doktor. Tanpa doktor ya memangnya si hidup. Tak boleh tu. Tak boleh kita madah kata ya. Doktor ya sebagai sebab aja. Bukan doktor ya yang bersama-sama dengan kuasa Tuhan untuk menyelamat daripadanya si mati waktunya dia bedah jantung. Tak boleh kita terbakan aja. Dia kata situ bagian apa ada? Bagian ini dia, bagian ta. Sesiapa yang mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala juga yang memberi bekas. Kemudian tetapi menurut pandangan akalnya, akal sesiapa tadi mesti bersama dengan doktor. Agak Allah Ta'ala aja katanya si mungkin wajah baik. Doktor ya nyawanya baik. Bersama macam ya, tak boleh. Doktor ya hanya sebagai peserta aja. Tidak mungkin berselahan dengan segala sebab yang biasa itu pada apa yang disertainya. Maka orang itu jahil, bodoh dengan sebab hukum adat dan terkadang boleh membawa kepada kufur. Kadang-kadang boleh juga membawa kepada kekufuran. Sesiapa yang mengiktikadkan bahawa segala sebab itu baharu dan bahawa sebab tabiat dan kekuatan yang dijadikan Allah pada dirinya itu tiada memberi bekas, dan ia mengiktikadkan sah berlaku menyalahi sebab dengan musabab, kerana hanya Allah juga yang memberi bekas pada musabab itu. Contohnya, terdapat sebab seperti makan tetapi tidak terdapat musabab seperti kenyang. Kerana orang inilah yang dikatakan orang muwahhid, yang mendapatkan kelepasan daripada kurniaan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang kenyang, cari musababnya. Musababnya makan nasi. Nasi ia sebagai musabab nyuruhnya merasa kenyang. Jadi bukan nasi yang mengenyangkan, nasi sebagai musabab. Musabab kita merasa kenyang. Macam mana? Namun juga Allah Ta'ala ya boleh Allah Ta'ala itu menciptakan hambanya tanpa makan. Bukan hanya berhari-hari, tanpa makan, seperti Ashabul Kahfi
309 tahun si makan, si minum, tidur, mata je berbekak. Kalau dalam tafsir ada, si kejam matanya. Pernah orang datang, nyengok kan, langgar mata si dah 7 orang ya, nyelar, semua orang lari. Dah si dah tidur. Dicerita dalam tafsir. Tidak tidur dalam gua Ashabul Kahfi. Matanya mencelang, mata Asud mencelang. Asud pada hasud akan tidur juga. Tapi kalau kita tidur terang, berkatup mata kita tidak siap berkatup. Jadi hikmat macam pakai nakut orang. Dan yang tidur bukan ada tikar, tidur atas pasir aja dalam gua, dan belakangnya nisi dimamah oleh tanah. Dikeramatkan Tuhan Sidaya selama 309 tahun. Kenapa? Kalau 300 tahun apa Masihi, 100 tahun Masihi, kita ya 103 tahun. Yang dihitungkan 309 tahun yang tadi, tahun Hijri. Kalau Masihi 300 tahun. Kalau kita pakai Hijri 309 tahun dia dalam Quran diceritakan. Banyak cerita-cerita macam yang menjadi dalil kepada kita Allah Taala yang menciptakan hamba-Nya, menandakan kekuasaan Allah Taala. Nya tidur selama 309 tahun dan matanya si pernah terkatup dan belakangnya si pernah dimamah. Tapi kalau kita coba tidur, bukan aja atas tanah. Kalau kita tidur tadi sebulan aja, mungkin kulit belakang kita dimamah macam-macam benda-benda yang memamah dari dalam bumi yang makan kulit kita. Segala lantong, segala semut, segala apa. Tapi ya enggak. Yang menandakan Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Dan tak lapar. Bila bangun, Sida bertanya sama dia pun, berapa lama kita tidur? Katanya, aku setengah hari. Seorang, aku sehari. Sehari je katanya. Ada yang pada setengah hari, ada yang sehari. Ialah yang ngeluar duit. Nyuruh teman kau pergi ke pekan, hati-hati. Jangan banyak cakap, beli barang kaya pulang. Takut orang dengar kita. Rupanya raja ada bertukar Raja Adil. Tak kata bertukar 309 tahun. Pada dia keluar duit. Kata, saya lagi raja tu. Duit tu saya makin lagi kena tu dah. Tu dah raja baru. Lalu tidak dapat diceritakan dengan raja yang adil. Lalu raja yang tadi pergi melihat Sidak yang berada di gua ya. Dengan kehendak Tuhan, Sidak yang dimatikan Tuhan semua ceritakan untuk jadikan rakyat. Ia jadi Ashabul Kahfi. Ia adalah cerita Bani Israel. Banyak orang Yahudi itu bongkak katanya. Banyak cerita bagus tu diboleh oleh Sidak ya. Tapi namun banyak juga Sidak yang jadi orang mulia lah, banyak jadi Nabi, banyak jadi Rasul. Tapi Sidak ya juga takburnya luar biasa. Sikit ya. 10 minit ni. Kan ni baca kita tadi. Si. Di. Orang muwahhidun yang mendapat kelepasan dengan Allah Ta'ala. Muwahhid itu orang yang mengesahkan Allah. Muwahhid ya gelarkan orang yang mengesahkan Allah. Muwahhid. Kalau jamaknya muwahhidin, jadi muwahhid. Muwahhidun beri depan ya. Di situ dimatikan dal.
Mim waw ha dal. Muwahhid. Muwahhidun. Artinya orang yang mendapat kelepasan dengan Quran Allah Ta'ala, orang yang mengesahkan Allah. Seperti makan tetapi tidak terdapat sebab seperti kenyang, maka orang inilah yang dikatakan orang muwahhid, yang mendapat kelepasan dengan Quran Allah Ta'ala. Orang yang mendapat pertolongan, orang yang dapat pertolongan Tuhan yang banyak. Kalau kita lihat sejarahnya banyak sekali. Anda hendaklah mengetahui bahawa bagi ahli sunnah, siapa ahli sunnah ya? Para rasul, para nabi dan para sahabat nabi, jadi kata ahli sunnah. Bukan wahabi, bukan syiah. Iradat itu, kata ahli sunnah, berlainan daripada suruh. Iradah lain daripada disuruh. Iradat itu berlainan daripada suruhan, berlainan daripada reda dengan ilmu. Tahu apa arti berlainan bah? Kita lihat. Coba kita baca satu. Terkadang ia menghendaki menyuruh. Siapa ya? Iradat yang menyuruh dan reda dengan sesuatu seperti keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Perkenaan Sayyidina Abu Bakar ya orang ya sungguh baik macam ya. Kan itu. Karenanya mengikut iradat Tuhan. Ini ada. Ini ada. Situ ceritanya itu. Iradat itu berlainan daripada suruh, reda dan ilmu. Perkenaan jadi berlainan. Terkadang ia menghendaki menyuruh. Iradat Tuhan yang menyuruh. Apa menyuruh? Menyuruh mengerja yang baik, meninggalkan kerja yang jahat, dan reda dengan kehendak Allah dengan sesuatu seperti keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar ya menjadi hamba yang terbaik, yang terpilih. Kenapa? Nya udah dikehendaki Tuhan macam ya. Dan nya juga mengajar apa yang disuruh Tuhan. Nya juga mengajar apa yang direda Tuhan. Maka layaklah nya menjadi hamba yang diberi iman. Ya ceritanya. Layaknya diberi oleh Allah Ta'ala. Ada yang lain tadi, labah tu, itu selayak. Terkadang ia apa? Ia iradat ya. Terkadang ia tidak menghendaki. Di sini berkehendak, tidak menyuruh dan tidak reda dengannya seperti kupurnya Abu Bakar. Kalau Allah Ta'ala mari tidak menghendaki dan tidak menyuruh dan tidak reda dengan Abu Bakar ya, tentulah Abu Bakar akan menjadi orang yang kafir. Situ nyata orang baik di situ. Apa kenanya mengenai cerita ya? Kerana Abu Bakar itu adalah seorang manusia yang bukan rasul, bukan nabi, tapi terpilih jadi hamba yang soleh, menjadi wali Allah. Kerana pintu untuk jadi nabi, jadi rasul sudah tertutup dengan zahirnya Nabi kita Muhammad SAW, dah tertutup. Maka Abu Bakar itu hanya dapat dipilih untuk jadi wali, jadi awliya Allah. Makanya diberi keimanan. Kenapa? Kerana dikehendaki oleh iradat, kerana disuruh oleh Allah Ta'ala mengerjakan apa yang diperintah, dan reda juga dengan apa perintah Allah Ta'ala, maka layaknya diberi keimanan, menjadi orang yang baik. Sehingga Nabi kita akan merasa iri hati melihat keluarga Abu Bakar itu adalah keluarga yang paling terbaik di dunia. Sama ada waktu yang mari, walaupun sampai kini itu saya ada keluarga yang terbaik macam Abu Bakar. Sehingga Nabi pada kita iri hati dengan keluarga kita.
si dapat dijamin sebut ya, Islam semuanya meluru masuk Islam. Nyempun anaknya, isterinya, cucunya, maknya, bapaknya, mudah aja diajak si cerewet. Ia digalakkan reda dengan Islam. Maka selayaknya Abu Bakar ya diberi menjadi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Adakah kita dengar orang itu dikirim salam oleh Allah? Abu Bakar ya pernah Jibril berjumpa dengan Nabi, tolong beritahu Abu Bakar sahabat kita, Allah Ta'ala kirim salam untuknya. Kirim salam Tuhan dia bukannya sebarang. Diberi apa ya? Keiman, diberinya apa kemuliaan, diberinya rahmat dan nikmat tinggi. Sampai Yosef diberi ya, dia pernah besar. Sayyidah Khadijah pernah dia dikirim salam Allah Ta'ala. Abu Bakar pernah. Orang puan Sayyidah Khadijah isteri Nabi pernah. Kena cukup tinggi korbannya, tinggi habis hartanya, sehingganya menjadi orang yang miskin. Kenapa? Menderma untuk menegakkan Islam. Layak. Bukan aja mendapat salam dari Allah Ta'ala. Siti Khadijah ya diberi Allah Ta'ala hadiah daripada mutiara pakai mal istana. Mutiara dicipta Tuhan di surga ya, senjadi. Satu mutiara ya dibuat pakai mal istana, tempat tinggalnya Siti Khadijah di dalam surga Jannatul Firdaus. Tingginya nilai. Kemudian lepas tu begitu terkadang itu perumpamaan tu terkadang Allah Ta'ala tidak menghendaki si dikehendakinya dan tidak menyuruh dan tidak reda seperti kufurnya Abu Bakar. Kalau Tuhan siap menghendaki yang jadi orang bagus, tentulah Allah Ta'ala siap reda, Allah Ta'ala siap menyuruh. Boleh jadi membawa kepada kufurnya Abu Bakar. Namun Abu Bakar tidak kufur. Kalau yang membaik macam itu tentunya kufur. Apa bandingkan? Coba kita lihat nombor T dengan C ya. Apa kita Romi ya? Pakai apanya Romi ya? C. C. T dengan C ya. C D. C D ya. A B C. Itu alif bata. Terkadang ya Allah Ta'ala menghendaki tetapi tidak menyuruh dan tidak reda seperti kufurnya Firaun. Apa arti tidak menghendaki? Tuhan siap mahu nyuruhnya Islam. Siap menghendaki. Tak kasihan kan? Maka kita tidak boleh kasihan kerana Tuhan malah macam ya. Boleh kita kata Tuhan kasihan Firaun tak boleh. Allah Ta'ala sudah malah macam yang hukum. Terkadang ya Allah Ta'ala menghendaki supaya Islam tetapi tidak menyuruh dan tidak reda seperti kufurnya Firaun. Ada beberapa kali Nabi Musa dengan abangnya datang berjumpa dengan Firaun, beritahu supaya mujuknya menerima Islam. Adanya mau, sudah ada hatinya suka. Dihalang. Cara Tuhan untuk menghalangnya supaya si Islam. Haman, Perdana Menterinya, Haman ya, si Bo, apa anda dikandang kita ada cukup kaya, pemerintah kita besar, rakyat kita banyak, kita sehat afiat, kekayaan cukup banyak. Apa guna lagi nak nembak Islam? Rupanya Firaun yang sangat kayanya, berhias, semua ujung-ujung janggutnya digantung dengan berlian, mengelap. Melainkan makai di telinga, makai di jari, makanya digantung di janggut. Waktu Nabi Musa masa kecil, nangga bergelap ya, Nabi Musa rekam janggutnya, di runggutnya. Rasa nak keluar matanya, sakit.
Lalu ibadah istiasia. Jangan biar tu yang dia kata ahli nujum aku yang akan menumbang kerja aku dah besar kalah. Kata sama ya, tu biar kecil macam ni kita nak ambil tindakan macam ni. Lalu untuk menyelesaikan masalah, lalu dicipta buah pisang daripada tembaga, daripada emas dengan pisang asli sama rupa. Pisang ini buat daripada emas, daripada tembaga tu ditunak dengan api, dingkah dalam satu bejana, disodol muka Nabi Musa. Nabi Musa kan walaupun umurnya dalam 2-3 tahun, diberi Tuhan akal, nak nyape pisang benar, lalu ditolak Jibril tangannya ngagak pisang yang apa, pisang pelesu yang dibuat daripada tembaga, daripada emas tadi, hangat, lalu dipegang tangan tapi ngisi melekus, lalu diangkatnya untuk digigitnya, ialah lidahnya melecur, sehingga tercatat Al-Quran, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kena lidahnya tadi melecur, makanya si fasih untuk bercakap. Makanya waktu diperintah untuk berjumpa dengan Firaun, madahkan Tuhan, aku minta diizinkan abangku si Harun tu pakai dengan aku pergi berjumpa dengan Firaun untuk menjelaskan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, ceritanya. Jadi Firaun mati dalam kufur. Kenapa? Tuhan menghendaki. Tuhan menghendakinya kufur. Kerana Tuhan tidak reda. Kerana Tuhan tidak menjurahnya Islam. Dan Tuhan tidak reda juga. Jadi bermakna yang berlaku macam ya, mengikut kehendak Allah. Maka kita tak boleh kita nyalah Tuhan, tak boleh. Hanya kita tu dah jadi Islam tu, kita berhati-hati. Disuruh maintain, jagalah Islam kita tu, jangan dirosak. Kerana Firaun di manusia. Firaun tu adalah nama gelaran orang yang menjadi raja Mesir. Macam Malaysia tu juga ada daripada Malaysia tu mengenakan Perkhidmatan Agong. Ada namanya pun dipilih oleh manusia, oleh kerajaan untuk menjadi raja. Kemudian kita lihat waktu Nabi Musa sudah tak tahan lagi di atas kezaliman Firaun, Nabi Musa lalu ngajak kaumnya pindah dari Mesir. Betul, bukan ada kapal terbang, bukan ada kapal laut, orang banyak. Kitanya ratusan juga orang bacanya, ribuan juga orang. Lalulah si Daya dengan kehendak Tuhan sampai ke tepi tebing di Lautan Merah, ya Allah Ta'ala nyuruh Nabi Musa itu mukul tongkatnya di atas air, lalu air terparit, terdinding, keras dapat di jalan. Berbahaya. Skala pantai, skala pasir ya, si ada apa pantai lagi. Ngikut kata sejarah, Lautan Merah ia termasuk lautan yang terdalam di dunia. Kalau di rantau ialah terdalam. Kalau kita di belah kita tu, lautan yang dekat Filipina, yang dekat Sulawesi, ia juga lautan yang terdalam. Sehingga waktu kapal terbang mari jatuh ke dalam dia, saya dah ahli pakar-pakar nyelam siap berani. Kena luar biasa dalam. Tinggi. Di siap cerita ikan-ikan dia, di cerita Tuhan, di ujung mulut ikan dia ada lampu. Di belah Tuhan. Ikan di siap. Ia tanda ikan dia, ikan no hidup dari dalam. Kena sinar cahaya. Jadi siang malam, yang macam malam je lah. Di jonggong ikan dia nak ada api. Pakainya lari. Kalau jadi kejar ikan-ikan besar. Ialah apabila sampai di tengah ya, Allah Ta'ala nyuruh air ya, berkatup. Ialah semua tentera yang gajarnya mati tenggelam. Si dapat si cukup nafas untuk melepas katakannya terlalu dalam. Termasuk Firaun. Ialah Firaun dia berseru.
Ya Tuhan, aku beriman dengan Tuhan yang dituhan aku oleh Bani Israel. Sifat dia nyebut Tuhan. Akhirnya mati. Yang lain semua mati, dibiar. Firaun dia ajak diselamat. Bukan selamat dirinya, mayat dia diselamatkan untuk jadi tontonan manusia yang tinggal. Kalau kita pergi Mesir, kapan tak tanggal? Kalau pergi Mesir, kapan dengan orang negara Haji Tajuddin, Ifah Haji Safari, Samsuri, saya, empat. Waktu di Mesir dekat lah, lebih kurang jauh lampau dari situ. Kalau kita pergi tempat makam di museum orangnya tinggi, besar panjang, tinggi, mancung hidungnya, tangannya si dapat dekat tu. Orang lemas tu rupanya tangan dia si dapat kata-kata si dapat tekan, takut patah. Ya tangannya renggang macam dia. Firaun dia Ramsey namanya kan. Firaun dia. Firaun yang terakhir bukan Isa lagi. Lepas dia ada Firaun lagi. Ya kita lihat orang yang dicontoh Tuhan. Kemudian satu lagi, si itu terkadang yang menyuruh, Tuhan menyuruh kita beriman, menyuruh apa? Menyuruh dan reda, tetapi tidak menghendaki. Tapi Tuhan nyuruh kita Islam yang apa? Tapi Tuhan isi menghendaki. Isi menghendaki kita beriman seperti berimannya Firaun. Firaun saya akan beriman. Jadi itu nombor satu tu yang betul. Yang nombor dua tu sebagai teladan orang yang mungkin orang baik jadi kafir ke daya lah. Terkadang yang tidak menghendaki, tidak menyuruh dan tidak reda dengannya seperti kufurnya Abu Bakar. Kemudian B, T, C. Itu cerita. Boleh kita ngecek Tuhan. Nak benda-benda. Kasihan. Siapa orang kepala Tuhan kata tak boleh. Jangan nganak Tuhan ke daya. Kalau siapa yang ada Tuhan ke daya, seolah-olah kita menyembelah kerja buruk Firaun. Tak boleh. Ialah ceritanya ada orang nak diangkat Tuhan jadi wali. Belum bertutur, tapi dah mati bertutur. Lalu dicabut Tuhan balik. Dicabut Tuhan balik kawaliannya. Padahalnya sudah nak diberi. Macam ni cara Tuhan malahnya. Dia pola Tuhan dunia atau kecil. Kecil. Bagi dua. Belah kanan tu orang taat, belah kiri tu orang terhaka. Suan langgar. Dan menyelanggar betul-betul lah matinya. Padahal bukan tutup mulut, tutup hati je tutup mulut. Alangkah bagusnya belah kiri tu seluruhnya macam belah kanan semua. Dalam kata nantinya, lalu petang. Mati bi lalu petang. Baca-baca lagi, zikir lagi jadi. Kemudian datang wali Allah yang lain. Dituruh Tuhan ilham. Pergi jumpa macam ni. Kata ada aku dengar, kata aku diberi Tuhan petunjuk. Macam ni. Katanya macam bulan. Katanya. Kemudian belah kanan dan beriman, belah kiri orang neraka. Lalu aku madah dalam hati aku, alangkah baiknya belah kiri tu suruh je dia beriman semua. Ngecek aja Tuhan lah ya. Lalu dia tarik Tuhan balik. Programnya nak jadi wali, dia tarik balik. Tapi dia si jauh neraka lah. Balik menjadi orang biasa nak kerugi. Padahalnya sudah diambang pintu orang yang nak beriman nak jadi wali. Makanya kalau kita diuji Tuhan macam jangan ngecek kerja Tuhan. Terlalu yang nyuruh rusak tu dalam bagian kudrat dan iradat. Macam kudrat dan iradat. Tak boleh. Macam kita ngayalkan kau pada babi keumpan baunya lekas. Tak boleh. Biarlah. Belum umpan dengan benda yang lain. Belum dapat sabar je dah lah. Daripada kita menggunakan babi. Jadi sesuatu yang berlaku adalah mengikut kehendak Allah SWT. Itu ibadah tadi. Kita nak ibadah yang terjatuh kerana tewah. Di siap kita ingat. Kerana ibadah tadi. Yang jatuh tu Yang jatuh tu kerana
Hanya ya, muka surat 18. Berpegang dengan dalil yang keji ini, ramai orang yang jatuh dalam memahami kudrat iradat tu. Rusak akidah kita. Jangan sikit-sikit nak nyalah Tuhan. Jangan. Mudah berlaku kedaya, kita mesti istighfar lah. Jangan nyalah Tuhan. Kalau kita di Allah Ta'ala ada anak yang si pandai, janganlah sampai hati lalu kita membenci. Tak boleh. Sesuatu yang berlaku adalah dengan kehendak yang Maha Esa. Ini untuk Iyali, ha? Halang tu. Ha? Dalil tadi. Ini tak? Dalil, ha? Dalil. Oh, ya. Dalil hujah atau kenyataan. Dalil hujah atau kenyataan atau tanda Allah Ta'ala. Tanda iradat Allah Ta'ala. Tanda Allah Ta'ala yang menghendaki. Apa tandanya? Jika iradat ternapi, tertolak, terlindung daripada Allah Ta'ala, nescaya ia adalah lemah. Kalau kita nuduh Allah Ta'ala ya bersifat iradat, lemah lahnya. Kerana menurut bicara akal, kudrat itu terhenti pada iradat. Kena kudrat iradat itu adanya bekerjasama. Dan jika ia lemah, jika iradat lemah, nescaya ia tidak menjadikan sesuatu pun pada alam ini. Artinya kalau iradat ia lemah, kudrat ia lemah, sesuatu tidak akan terjadi pada alam ini. Yang demikian adalah terbatal pada penglihatan. Padahal maka sabitlah kudrat baginya. Padahal itu kan apa yang kita kata batal, dia tak batal. Waktu itu kita dapat melihat matahari, dapat melihat bulan, dapat melihat bintang, dapat merasa angin, dapat bermacam-macam yang Tuhan cipta dapat kita rasa. Bermakna Allah Ta'ala ya benar-benar bersifat dengan iradat. Sesuatu pun pada alam ini. Dan yang demikian itu adalah terbatal pada penglihatan penyaksian. Maka sabitlah kudrat baginya. Apabila ada kudrat, ada iradat, adalah kudrat baginya bagi Tuhan. Dan apabila sabit kudrat, sabitlah iradat. Apabila tetap ada kudrat, tetaplah ada iradat. Dan apabila tetap iradat, mustahillah lawannya, iaitu ada sesuatu dengan ketidakangkan kehendak. Tuhan menjadikan sesuatu mesti ada kosong, mesti ada kehendak. Hanya kita si tahu apa di sebalik kehendak yang Tuhan buat dia, ya aja. Sesuatu yang berlaku ada. Sesuatu yang berlaku ya ada kehendak-kehendak Tuhan di belakang ya, kerana kita tidak tahu. Kecuali kalau orang ya diberi Allah Ta'ala hidayah, petunjuk macam para awliya Allah, tahu. Orang diberi keramah. Ada manusia-manusia yang diberi Tuhan kelebihan macam ya, yang kita tidak tahu. Maka kita tidak boleh mandang kecil, menyeremeh orang lain, tak boleh. Sesuatu berlaku ya, ada orang yang menciptakan, itu Allah Ta'ala. Maka kita tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh terkebur. Kerana Allah Ta'ala yang maha mengetahui sesuatu di alam tu. Jom ya. InsyaAllah kalau kita sambung 9. Situ yang bagus kita kata. Anda hendaklah mengetahui bahawa bagi ahli sunnah iradat itu berlainan daripada suruh. Si sama. Suruh aja bukan menghendaki. Suruh. Reda. Gitu. Apa namanya kita macam